Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah azza wa jalla ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ila akhiril ayah. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada tuan pengacara majlis yang saya segani, lagi saya hormati pengurusi surau yang kita hormati, seterusnya ahli jawatan kuasa, barisan imam, muazzin, tak dilupakan para asatizah, ustaz-ustazah, tuan-tuan guru di Lenggeng ini khususnya dan juga di sekitar kawasan ini umumnya. Seterusnya tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat-sahabat saya, orang muda, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian. Mudah-mudahan Allah himpunkan kita dengan kasih sayangnya, diberikan kepada kita kesihatan yang berpanjangan, dikurniakan kepada kita ahli keluarga penyejuk mata sebagai penenang dalam kehidupan, diberikan kepada kita dengan dikelilingi oleh sahabat handai, jiran tetangga yang baik budiman, diberikan kepada kita jalan keluar daripada sebarang kesulitan, dikeluarkan kita daripada bebanan hutang, juga diberikan kepada kita kelapangan dalam mencari rezeki yang berpanjangan, juga diberikan peluang kepada kita untuk menjadi di antara hamba Allah yang sentiasa mengimarahkan rumah-rumahnya di mana jua dan di mana sahaja kita berada. Bahkan diberikan kepada kita satu peluang untuk kita kembali kepada Allah dalam keadaan hati yang tenang, dan kembalinya kita untuk memperoleh syurga idaman. Allahumma amin. Alhamdulillah. Syukur pada Allah tuan-tuan, sahabat rahimakumullah sekalian, kerana di saat dan ketika ini kita masih diberikan peluang oleh Allah untuk berada di dalam rumah Allah, menunaikan satu kefarduan kita sebagai hambanya. Dan kita doakan mudah-mudahan seperti yang didoakan oleh Tuan Imam tadi, ya, seperti mana yang disebut oleh Nabi SAW. Doa tu yang kita kata ma'ruf, ya, yang sentiasa kita baca terutama bila menjelangnya bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkati kami dalam bulan Rajab, berkati kami dalam bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Adapun dalam hadis yang lain daripada riwayat Anas bin Malik, kedudukan hadis ini hasan. Pun begitu ada khilaf di kalangan para ulama berkenaan dengan perawi, ya, iaitu orang yang menyampaikan hadis ini, yang menyebut ada hadis ini pada kedudukan dhaif. Tapi tak salah untuk kita amalkan macam doa tadi, ya. Adapun dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyatakan bahawa Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Nah, boleh kita nak doa mana-mana satu pun boleh, sebab Nabi pernah doa. Yang penting jangan langsung tak doa. Jadi alhamdulillah kita ambil peluang, kita berada di bulan Sya'ban, penghujung-penghujung Sya'ban ni. Saya difahamkan oleh Tuan Haji mula pada siang tadi bergotong royong, kan, sembelih lembu. Dah. Tengok orang perempuan duk bersiang apa orang tadi, bersiang pula dah. Potong bawang kot. Nampak bersungguh tu. Sebab tu Tuan Haji kata, "Ustaz, jemput makan Ustaz." Saya nak minta maaf banyak-banyak malam ni, bukan tak mau makan, bukan tak sudi. Sebab saya ada beberapa tuntutan yang memerlukan untuk saya membahagikan masa. Saya minta maaf banyak-banyak, saya tak dapat nak makan dengan tuan-tuan. Bukan tak mau makan tuan-tuan, hati ni ya Allah nak makan. Cuma saya bimbang tuan-tuan makan hati dengan saya. Saya minta maaf ya, sebab saya nak kena ke Johor untuk mesyuarat esok pagi pukul 9.
Ni pun sebab Haji Zul minta tolong ganti Ustaz Zul Ramli. Kebetulan minggu lepas saya berforum dengan beliau di Masjid Talhah bin Ubaidillah di Bukit Jalil minggu lepas. Dia pun sebut, Ustaz, malam ni ana main forum ni sebab Ustaz ya. Sebab saat lagi pagi ni ana nak terbang pergi Mekah. Oh, jadi nampaknya dia tak dapat menjelang minggu ni sebab dia ada program di Mekah. Ya, tak apa, kita doakan mudah-mudahan musafir Al-Fadhil Ustaz Allah berikan kelapangan kepada beliau dan juga rombongan. Baik, tuan-tuan dan puan sahabat rahimakumullah sekalian, tadi bila Tuan Pengerusi kata saya kita bersama dengan penceramah yang hebat dan glamour. Saya rasa nama tu je kot yang glamour. Kan orang negeri, nama tu. Saya pergi mana-mana orang confuse. Nama sama, tapi mai tengok di depan siapa ni, dia punya ketinggian dia terlalu rendah sikit. Nama saya Nabil Ahmad, nama sahabat saya pun Nabil Ahmad, tapi dia Ahmad Nabil Ahmad. Jadi orang confuse banyak kali sebab kami pun keluar produk Astro satu ketika dulu. Saya daripada Astro Oasis, program jemputan umrah. Tuan-tuan perasan dulu program namanya jemputan umrah. Awal-awal keluarnya Astro Oasis, saya keluar dalam satu program namanya jemputan umrah. Kebetulan tahun tu juga Nabil Ahmad menang Raja Lawak. Memang banyak kali lah tersilap tu Haji, tapi tak apa, sini tak silap sebab saya tengok poster muka saya. Takut poster tu muka Raja Lawak, memang silap betul lah. Tapi tak apa tuan-tuan, kesilapan manusia tu biasa. Yang penting jangan silap kita dalam kehidupan, kerana dengan kesilapan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Peluang kita ada. Sebab bila tajuk pada malam ini, kita nak membawa satu ruh, satu semangat kita untuk menjelang Ramadan. Malam ni saya tak sangka penuh jemaah kita. Memang macam ni tiap malam no. Alhamdulillah, syukur. Kan? Walaupun malam-malam ni mungkin penuh, tapi malam ni saya doakan mudah-mudahan juga Allah bukakan hati untuk kita hadir ke rumah Allah yang serba indah ini, kerana kita nak dapat keberkatannya, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan sahabat rahimakumullah sekalian. Baik, kalau kita sebut tentang Ramadan, saya rasa acap kali kita dengar cerita ni, benda yang sama. Cuma bila kita diperdengarkan oleh guru-guru kita yang berbeza, mungkin ada rangsangan dari sudut ilmu, dari sudut semangat, emosi, mungkin juga dari sudut spiritual, rohani. Disebut tentang peristiwa-peristiwa yang berlaku untuk membangkitkan rasa roh kita, semangat kita, terutama generasi muda. Sebagai contoh tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, kenapa saya sebut kita kena menghayati roh Ramadan? Kita tahu Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan keberkatan, bulan yang Allah bagi kepada kita nikmat yang banyak, terlalu banyak, bulan yang diturunkan kepada kita Quran. Bulan itu juga sebagai bulan rahmat dan juga bulan keampunan. Setiap kita jahat sekalipun, Allah janjikan bagi orang yang berpuasa, dia akan masuk dalam syurga yang namanya Ar-Rayyan. Ni khas, hebat tuan-tuan Allah Ta'ala ni, kan? Maha suci Allah. Sejahat-jahat kita lah, sejahil-jahil kita lah, tapi Allah masih lagi menerima keadaan hambanya selagi mana dia taat untuk beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab tu tuan-tuan, permulaan ini tentang kisah Ramadan, saya tak nak ambil panjang. Semua saya nak sebut 2-3 benda berkenaan dengan persiapan akhir. Kalaulah tadi Tuan Haji dengan kawan-kawan kita di sini buat persiapan, Masya Allah, tabarakah, saya tengok bila Tuan Haji hantar gambar tu, saya rasa lain macam. Saya tadi habis syuting pukul 4 lebih, 4-5 minit lebih kurang. Daripada subuh, saya ada kuliah subuh perdana di Putrajaya, sambung photoshoot pukul 8, sambung pula shoot video pula pukul 10, sampailah ke pukul 3 pukul 4 tadi. Habis syuting tu sambung pula, ada lagi photoshoot lagi pukul 4 lebih. Biasalah tuan-tuan, artis, kehidupan seorang artis. Besok kena masuk balik pejabat kerja macam biasa. Tak apalah tuan-tuan. Yalah, tadi saya temu ramai tadi ni. Antaranya Datuk Nora Arifin. Datuk Nora kan lagu apa? Isteri almarhum Johan Nawawi tu. Kan? Saya pun tak ingat lagu dia. Saya tak pun nak hafal. Tuan-tuan hafal? Tuan-tuan pun tak hafal. Bagus. Bukanlah tak boleh hafal. Boleh, tapi lebih baik hafal Quran. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian. Baik, kalau saya sebut tentang Ramadan, apa yang kita faham tentang Ramadan? Yang tadi Ustaz sebut tadi, okey, itu mafhum ataupun makna umum yang kita tahu. Tapi apakah maksud sebenar Ramadan pada sudut lughatan wastilahan, bahasa dan juga istilah? Lughatan ataupun bahasa yang kita faham, Ramadan daripada perkataan Arab, iaitu ramda. Maksud dalam bahasa Arab ialah asyaddul har, panas yang bersangatan, panas yang teruk.
terlampau panas. Asyaddul har, maksud ramdha. Kan? Tetapi maksud istilah pula para ulama mengkaji bahawa bukan hanya sekadar panas, Allah nak mentakbirkan bahawa bulan ini Allah seolah-olah nak dibakar dosa-dosa kita, digugurkan dosa-dosa kecil kita. Bukanlah semua dosa. Dosa-dosa kecil kita, maksudnya kita masih ada ruang untuk kita mohon keampunan pada Allah atas dosa-dosa yang kita buat, yang orang tak tahu, kita dengan Allah saja yang tahu. Siapa di sini, saya nak tanya pada tuan-tuan, siapa di sini yang tak ada dosa? Semua pakai tunduk, sebab kita semua ahli pendosa. Tapi Allah Ta'ala pandang tak kita? Allah pandang kita. Sebab tu saya sebut pada sahabat-sahabat saya, tiap kali saya main masjid, saya sebut tempat yang mulia di muka bumi ialah tempat yang mulia di muka bumi. Nampak macam soalan mudah, tapi bila kena soalan subjektif Ustaz malam ni, tambah-tambah tak kena kambing tadi. Bukan kambing. Dah teka lembu tadi, tak bukan lembu, perbuah lembu. Kambing bukan, tak apa, kita ada benda lain tuan-tuan malam ni. Okey. Apa yang kita boleh faham? Saya tanya kepada tuan-tuan tadi. Cuba tuan-tuan beritahu, di manakah ataupun apakah tempat yang paling mulia di muka bumi? Masya Allah, orang Lenggir ni hebat-hebat tu. Teka tempat terus. Rumah Allah, masjid, iaitu tempat yang orang sujud. Tempat yang paling mulia. Tambah-tambahlah di Mekah, Madinah tu antara tempat yang disebut oleh Allah dan juga Rasulnya. Tempat Mekah, Madinah dan juga bumi-bumi Palestin tu, Baitul Maqdis. Ya. Tempat yang paling mulia di muka bumi adalah rumah Allah. Seburuk-buruk kita lah, sejahat-jahat kita lah, seteruk-teruk kita lah, main masjid. Hinakah kita main masjid? Tak kan? Walaupun kita dengan Allah Ta'ala saja tahu, ya Allah jahatnya aku, teruknya aku, tapi main rumah Allah, ada tak orang pandang jahat kita? Ada tak orang pandang teruk kita? Manusia memanglah pandangan manusia, tapi Allah Ta'ala, sebab tu saya nak sebut pada tuan-tuan, terutama ni ketika nak sambut Ramadan, kita nak mencari kemuliaan dalam Ramadan, bentuklah kemuliaan terlebih dahulu daripada dalam diri kita tempat yang namanya mulia ini, iaitu kita datang ke masjid. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, kalaulah persoalan saya tadi berkenaan dengan Ramadan, kita tahu hanya sekadar istilah dengan lugatan bahasa, kita tak tahu maksud yang lain daripada maksud sebenar Ramadan itu sendiri. Baik, kalaulah dalam ayat 185 surah Al-Baqarah saya baca tadi tuan-tuan, ya, bulan yang diturunkan Al-Quran ialah bulan yang disebut oleh Allah Syahrul Ramadan. Kan? Di antara surah, di antara ayat, di antara nama bulan yang Allah sebut dalam Quran. Soalan saya, siapakah yang meletakkan nama bulan Ramadan dan bulan-bulan Islam yang lain dalam kalender Hijri? Soalan tu nampak macam berkut dari belakang. Macam mana? Sayyidina Umar. Tekaan yang pertama. Belum tentu tepat lagi. Tapi bagus, teka. Saya tanya je kan. Bukan nak cari salah. Okey, kalau Sayyidina Umar kita faham dan kita tahu cerita tentang bagaimana Sayyidina Umar mengambil satu peranan untuk meletakkan satu tarikh. Ya, tepat. Tapi bukan Sayyidina Umar yang meletakkan nama bulan-bulan Islam. Siapa lagi? Jenuh no? Takat tengok apa ni cerita tanya ni, program tanyalah ustaz. Selalu kita duk tanya kan, ustaz saya nak tanya, macam pagi semalam saya cerita tentang Ramadan, cerita tentang tarawih, cerita tentang persiapan kan. Depa tanya cukup banyak. Saya kata macam itulah kalau program ustaz ni. Tanyalah ustaz, dia tanya sungguh. Lepas tu saya cakap kat kawan-kawan producer, penerbit rancangan TV. Saya kata, saya ada cadangan lah, satu cadangan saya nak buat program untuk TV. Bagus ustaz, cari apa cadangan. Saya kata beginilah, saya nak buat satu program ustaz bertanya. Dia kata jangan macam tu ustaz. Awak, saya bimbang bukan apa ustaz, audien tak ada ustaz. Oh iyalah, tak boleh lah. Dok lah ustaz, saya takut tak ada siapa nak tunggu tengok ustaz. Sebab ustaz nak tanya. Naya ustaz.
Saya kata saya tak apa lagi kalau audien tak ada. Saya bimbang producer tak ada dengan cameraman pun tak ada. Naya saya seorang. Jadi kenapa tuan-tuan? Bukan apa. Kadang-kadang bila kita soalan ni, kita sendiri kena persiapkan ya. Baik. Soalan tu nampak mudah, tapi mungkin ini di antara info yang boleh kita ambil pada malam ini. Siapa yang meletakkan nama bulan-bulan Islam? Tak lain tak bukan datuk kepada Nabi SAW daripada generasi ke-7 dan ke-8. Kalau kita kata datuk tu atas pada datuk lah, nenek moyang atas tu lah kan. Kita ayah, datuk, moyang kan. Lepas moyang tak tahu dah kan. Kita tak tahu nak pergi apa dah atas tu. Maksudnya generasi atas lagi kepada Nabi kita SAW. Siapa tuan-tuan? Yang ke-7 dan ke-8. Saya bagi clue tu. Cari dekat Ustaz YouTube ataupun Haji Google, insya-Allah ada jawapan. Baik, kita ulang kajilah sikit boleh? Nak dengar sikit suara orang lengging ni. Bukan senang boleh main sini. Tuan-tuan, saya bukanlah selalu lalu kawasan ni, tapi saya pernah lalu dengan tim kayuhan. Daripada Bangi tu turun kat belah Beranang tu kan, mai ke sini lengging, lepas tu pergi perkena apa? Nasi lemak apa? Ikan sembilang. Tu. Lepas tu naik pula Bukit Mendung, pergi sampai Temiang. Tu cerita adalah, tapi lalu lepas tu lalu jalan ni. Cuma tak tahu sini, tapi yalah daripada rumah jauh juga boleh tahan. Kayuh geret pun boleh tahan kan. Bawa orang rumah dia kata, "Jauh juga abang noh." Tahu pun abang kayuh jauh. Dia baru tahu. Jadi kita bawa main jalan ni tuan-tuan. Sahabat rahimakumullah sekalian, siapa dia? Jom kita buat ulang kaji sikit. Baik, kita mula dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah. Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bin jenuh kita nak ingat tuan-tuan. Sama macam kita lah tuan-tuan. Kita ingat ayah kita, ingat tok kita, ingat mungkin moyang kita. Lepas moyang tak ada. Tapi ada yang ingat sampai generasi ke-4, ke-5. Bagus, alhamdulillah ya. Ini di antara keturunan. Tapi Allah jaga keturunan Nabi SAW. Tak apa, kita ulang kaji. Biasalah nak pick up untuk Ramadan ni kan. Boleh kita buat ulang kaji sekali lagi? Baik. Nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah. Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim bin Abdul Manaf. Abdul Manaf bin Qusay. Qusay bin Kilab. Kilab bin Murrah. Murrah bin Ka'ab. Ka'ab bin Lu'ay. Lu'ay bin Fihir. Fihir bin Ghalib. Ghalib bin Ghalib dengar Ustaz. Ghalib dengar. Allah dekat tu cukup lah. Keturunan Nabi sampai Adnan, generasi ke-21, 22, itu yang muwafiq, yang dipersetujui oleh para ulama. Ya, tak ada perselisihan pendapat. Namun daripada Adnan sampai Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim, ada sedikit perbezaan pendapat. Pun begitu tidak mencacatkan keturunan Nabi sampai Nabi Allah Ibrahim, sebab Nabi pernah sebut dalam satu hadis berkenaan dengan kedudukan Nabi sampai pada keturunan Nabi Ibrahim, dan daripada Nabi Ibrahim sampai kepada Nabi Allah Adam, tak ada khilaf di kalangan para ulama. Baik. Dalam senarai yang saya sebut tadi, siapa nama yang ke-7 dan ke-8? La ilaha illallah. Bagi dah jawapan. Hampa ni. Bukan marah orang belah utara, memang dia gurau gitu. Dan kadang-kadang kita bila kita dengar tu, ya saya sebut lagi Ghalib dengar. Ghalib dengar. Lupa la ilaha illallah yang ke-7 ke-8 tu saya beritahu clue dah. Iaitu Ka'ab bin Murrah. Ka'ab bin Murrah. Tu dia tok Nabi yang meletakkan, yang mencantikkan nama bulan-bulan Islam itu sampai hari ini kita guna. Ya, walaupun mereka menisbahkan bulan itu kerana dengan situasi semasa. Contoh macam kita tahu Ramadan ini bulan yang panas. Ketika itu musim ni agak panas. Apa maksud Muharram pula? Kalau orang Kelantan dia kata Muharram, mu ni haram. Tu salah faham. Muharram tu bulan yang diharamkan untuk berperang. Muwafiq di kalangan orang Arab ketika tu. Nama Muharram, bulan Muharram, tak ada siapa pun boleh jumpa dengan siapa-siapa pun nak gaduh, tak boleh. Perang patah lagi. Muharram bulan yang diharamkan perang. Safar daripada perkataan sifrun, kosong. Rumah perlu dikosongkan, mereka boleh keluar perang.
boleh keluar pergi cari rezeki, boleh pergi mana-mana. Nampak? Bukan saja-saja kita duk sebut bulan Safar. Dia tak tahu bulan Safar tu maksudnya ada maksud. Begitu juga dengan Zulhijjah, Zulqaidah, kan? Bulan yang ada ibadat haji dan seumpama dengannya. Tuan-tuan boleh kaji lepas ni. Tu tentang bulan Islam. Baru nak mula mukadimah, tuan-tuan. Tak masuk lagi tentang persiapan Ramadan. Ni cerita sebab kita nak sebut tentang Ramadan. Biar kita faham. Tapi orang kita, tuan-tuan, maaf sebutlah, bukanlah salah dari sudut pahala bercakap dan juga menggunakan kalimah ini, iaitu bila Ramadan, orang Melayu kita ni selalu dia punya lidah tergeliat. Dia sebut apa? Ramadan. Bulan Ramadan yang mulia. Tambah-tambahlah kalau kawan-kawan saya yang terlibat dalam dunia penyiaran, saya sebut perbetulkan, bukan Ramadan, Ramadan. Ramadan. Dia susah nak sebut huruf dad, kan? Kita tahu bahawa disebut sebagai ashabud dad adalah Nabi SAW. Orang yang paling fasih sebut huruf dad adalah Nabi SAW. Nak meletakkan dad ni di mana? Kalau kita nak sebut huruf dad tu yang tepat dad tu, lidah kita kena kat mana? Kena cecah langit, atas ke kanan ke kiri? Mereka kata ada yang kata kanan, ada yang kata kena kiri. Cuba try buat tengok. Sampai macam tu, tergeliat-geliat nak buat. Bukan senang nak buat huruf dad tu. Tapi tu imam tadi clear. Oh, sedap tu dia. Ngaji mana boleh saya nak cadangkan pergi masuk TV tu. Kan baik ni. So sedap ni kita tu bawa tu. Sebab cuma tak nampak muka tadi, sebab nampak macam pakai face mask. Lepas ni kita tengok ada gaya, ada rupa dia package kan. Dia masuk TV ni package. Dia rupa cantik, segak sikit masuk. InsyaAllah. Baik, tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian. Baik, kita cerita tadi, kenapa saya bawa kisah berkenaan Ramadan terlebih dahulu? Untuk kita bawa satu penghayatan tentang Ramadan. Sebut saja Ramadan bukan tak capai. Kalau Ramadan, Ra Mim Dal, Ramad, maksudnya anak panah. Apa nak panah apa? Bila sebut Ramadan, baru kita tahu bulan yang menggugurkan dosa, bulan yang panas, yang memberikan kepada kita satu peluang untuk beribadat kepada Allah. Nama Ramadan itu sendiri, biar ada ruh kita sebut. Baik, tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, kita tengok di antara persiapan terakhir, kita dah nak menjelang tak sampai seminggu, tuan-tuan. Kalau nak ikutkan minggu depan, kalau nak ikutkanlah minggu depan, malam ni dah mula tarawih. Kan? Waktu tu apa? Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak jawab. Tak mula lagi ustaz. Nampak roh tak sampai lagi. Ya Allah. Mau test kan. Allahumma salli ala Muhammad. Nampak tu. Tu tak nampak gaya tak sahur lagi tu. Allah salam alaik. Cuba kalau dengan sahur nak tunggu moral pula. Sallallahu alaihi. Tambah-tambah kalau budak-budak macam saya dulu dalam mengaji tu kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lah tak jawab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Adalah sikit tu. Tapi budak-budak teman saya tu nakal kan. Dia jawab apa tuan-tuan? Allahumma salli ala Muhammad. Nak balik. Nak balik. Kurang asam budak-budak ni. Tu jangan duk tiru tuan-tuan. Jangan tiru budak-budak teman saya ni nakal tuan-tuan. Nakal. Kan? Orang suruh selawatkan Nabi, dia main-main pula belakang. Tapi tak apalah. Budak-budak jahil waktu tu. Tapi lah ni semua alim-alim. Kenapa tuan-tuan? Zaman-zaman saya dulu, antara yang mengaji di Mesir, bukanlah jahil, daripada cerdik pada saya, baik daripada saya. Antaranya adinda saya, Ustaz Don Daniel, junior saya. Ustaz Ilyas Ismail, lebih kurang best saya. Ustaz Syed Abdul Qadir, satu best, satu rumah, satu bantai, satu talam. Makan dengan dia, duduk satu rumah. Siapa lagi? Ustaz Syarizan Turabi, tu geng juga tu. Maksudnya satu best dengan saya ketika di Mesir. Tapi sekarang ni tengok Allah bagi kat mereka, sebab inilah dia nilai ilmu yang kita belajar. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, kenapa saya bawakan perasaan ini? Kita biar ada ruh. Macam semalam saya duduk kat Shah Alam, depan saya ni budak-budak muda. Cuba tengok majlis ilmu, ustaz dengan jemaah tu dia ada 2-3 elah. Tapi cuba kalau artis dengan penonton, kalau boleh nak duduk sebelah dia, beza kan? Bukan nak kata tuan-tuan tak bagi dah, sebab surau kita ni luas. Sebab tu tuan-tuan duduk je kan, luas.
luas. Tambah-tambah pula tempat yang paling selesa di masjid surau ni, tahu mana tuan-tuan? Ashabud dinding wa ashabud tiang. Itulah tempat paling best dan paling, oh ya Allah, rehatnya aku. Tambah-tambah pula surau masjid ada hak kursi baru tu kan. Hak kursi boleh duduk macam tu kan. Oh, dia punya standard tu, ya Allah. Hak penceramah pun tak ada kursi tapi tak boleh nak sandak. Kalau sandak betul macam ni tuan-tuan. Relax betul kan duduk macam ni. Tapi itulah kemudahan yang sedia ada bagi kita. Sebab inilah kelebihan apabila kita duduk di rumah Allah. Apa pun tuan-tuan, nasib baiklah surau masjid tak sedia tilam dengan bantai je tuan-tuan. Tidak depa baring terus tuan-tuan. Naya tapi nak makan kurma boleh tengok macam tu tuan. Ni pakai balik tidur rumah tuan. Ya. Ni untung kita duduk dalam majlis ilmu. Baik. Apa persiapan yang perlu kita buat? Disebut oleh para ulama. Asas paling utama dalam kita nak menjalankan suatu ibadat ialah disebut para ulama tajdidun niyah. Perbaiki niat. Walaupun nampak mudah bagi kita manusia biasa ni, tajdidun niyah benda biasa. Tapi benda biasa itulah sebenarnya yang sukar bagi kita yang biasa-biasa. Kenapa? Disebut oleh Sufyan As-Sawri, seorang ahli sufi. Dia menyebut bahawa dalam banyak-banyak rawatan yang aku lalui, rawatan yang paling sukar adalah rawatan hati. Nak membetulkan jiwa kita, nak mai sembahyang. Kenapa? Dalam Quran Allah sebut, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal kami tak perintahkan mereka untuk buat apa pun, melainkan untuk liya'budullah, sembah Allah, beribadat pada Allah. Tu saja. Allah suruh kita hidup di muka bumi ni, sembah Allah, ikut perintah Allah, buat apa yang Allah suruh, hindar daripada perkara yang Allah larang. InsyaAllah kamu akan dapat nilai keikhlasan dalam kehidupan. Tuan-tuan, sebut tentang niat plus ikhlas, inilah kemuncak untuk kita dapat takwa. Sebagai contoh saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan main masjid ni sebab apa? Macam malam ni lah, tuan-tuan main masjid ni sebab apa? Saya kena bagi jawapan tadi macam subjektif, macam tak ada jawapan. Senyap semua. Saya bagilah jawapan. Sebab nak makan kenduri. B, sebab nak tengok penceramah. C, sebab masjid kita ni serba indah, main duduk lepak sini best. D, sebab tak tahan bini duduk letak rumah. Mana satu daripada pilihan tu? E, tak ada. Bukan pilihan semua dah. E, tak ada langsung jawapan yang saya bagi. Bagus. Tak ada langsung pada tadi. Memang hebat. Tuan-tuan dan sahabat rahimakumullah sekalian, saya gurau je. Saya yakin tak ada lah pada jawapan-jawapan tadi. Jawapan tu ada pada diri kita sendiri. Kenapa kita main? Jawapan tu ada pada diri tuan-tuan dan perempuan semua. Adakah kerana terpaksa? Tuan-tuan ada jawapan. Adakah kerana suatu tuntutan yang tuan-tuan kena datang malam ni sebagai AJK? Kalau tak main AJK, orang tengok tu dia tuan-tuan tahun depan tak dapat lah. Kan? Jawab tu terang, tak ada. Ada jawapan yang lain yang tuan-tuan sebenarnya itulah hajat kita bersama. Ada tak tuan-tuan doakan bahawa nak datang masjid ni nak dapat syurga? Ada tak tadi main sebelum main masjid ni duduk rumah, ya Allah aku nak pergi masjid, ya Allah bagilah aku masuk syurga? Ada tak? Tak ada. Ada tak angkat tangan dia, Allah aku nak pergi masjid, jauhkan aku daripada neraka? Pun tak ada. Tapi secara tidak langsung, tuan-tuan ada tak lintasan dalam hati? Macam mana aku melangkah masuk masjid, macam itulah aku nak melangkah masuk syurga. Ada tak? Itulah impian kita. Walaupun tidak terlafaz daripada mulut kita, tapi dalam hati kita ada tak? Ada pernah satu ketika kan mungkin teringat, ya Allah aku nak mati dalam Islam, nak mati dengan mudah sebab aku nak dapat syurga dengan mudah. Mungkin terdetik dalam diri kita. Sebab tu tuan-tuan boleh datang main masjid ni tanpa paksaan. Kalau tak percaya, saya nak tanyalah, yang main semua ni sihat-sihat belaka ke? Alhamdulillah. Jadi yang duduk di rumah semua tak sihat lah no. Duduk kat kedai mamak, kedai makan semua tak sihat lah no. Macam tu lah kan. Mereka tak tahu ni. Hak yang duduk ni lah sebenarnya segala jenis mak nenek penyakit pun ada kan. 3 serangga. Ya. Okey. InsyaAllah. Oh gitu. Jemput no. Okey. Baik. Tuan-tuan, sahabat rahimakumullah sekalian, kenapa saya tanya macam tu? Rupanya dalam diri kita ni, kita pun tak berapa nak sihat sangat. Tapi oleh sebab itulah keterbukaan, terjemputnya hati kita daripada jemputan Allah sebab kita boleh datang. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, bukan benda nampak ringan sebab muazzin sebut hayya 'alas salah kan, marilah sembahyang kan. Tapi berapa orang boleh sembahyang?
Sebab itulah dia nama nak capai ke puncak ikhlas itulah. Membawa kepada kita, hati kita ni, walaupun kita ni bukan ahli masjid, bukan ni kita ni orang yang selalu main masjid, tapi oleh sebab terbukanya hati kita dengan jemputan Allah tu, datang juga langkah. Tuan-tuan, saya nak bawa satu cerita. Baik, sebelum saya bawa cerita ni tuan-tuan, begini, kita duk baca Quran. Boleh dikatakan banyak daripada nama surah Quran itu, perkataan yang ada dalam kalimah Quran tu diambil, diletakkan sebagai nama surah. Sebagai contoh, surah An-Nas, permulaan ayat Qul a'udzu birabbin nas. Ada tak An-Nas? Ada. Jadi diambil perkataan An-Nas, letak sebagai nama surah An-Nas. Surah Al-Falaq, ada tak kalimah Al-Falaq dalam surah Al-Falaq? Mula macam mana? Qul a'udzu birabbil falaq. Ada kan? Baik. Surah Al-Ikhlas, daripada 4 ayat yang kita baca, mana satu ayat yang ada perkataan Al-Ikhlas? Jenuh hafal balik no? 4 ayat tuan. Surah yang menjadi idaman para suami lah. Hak tu jadi ulang pun. Qul ya, qul huwallah. Qul ya, qul a'udzu birabbil falaq. Ulang hak tu je. Tambah-tambah zaman PKP sampai bini meluat. Tak ada surah lain, tukar ambil surah lain. Tapi tak, sini memang surah. Oi, surah panjang-panjang apa? Start pada Al-Baqarah, malam kedua Al-Fil, lagi besar. Sebab Al-Baqarah lembu je, Al-Fil gajah, lagi besar. Dia tak tahu Al-Fil 5 ayat je. Tuan-tuan dan sahabat rahimakumullah sekalian. Baik, dalam surah Al-Ikhlas, mana satu ayat yang ada perkataan Al-Ikhlas? Jawapannya tak ada. Habis tu di mana Allah letakkan, ataupun di mana boleh para ulama mengambil, ataupun Nabi SAW meletakkan nama Al-Ikhlas, dan itulah nama surah bagi Al-Ikhlas. Rupanya tuan-tuan, para pengkaji terutama mufassir, Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Qurtubi menyebut juga berkenaan dengan ini, bahawa bila perkataan ayat pertama tu sendiri, Qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad, huwallahu ahad, dialah Tuhan yang Esa. Di situlah sebenarnya nak tersemat kalimah ikhlas, bahawa ikhlas benda yang sukar untuk diterjemahkan. Ikhlas bukan boleh tunjuk ke orang, oi ni saya ikhlas ni, saya bantu dengan ikhlas ni tuan-tuan ni, ikhlas. Dia tak boleh dengan perkataan, tapi dia adalah perbuatan yang tersembunyi dengan nilai keikhlasan yang sebesarnya. Sebab tu ikhlas ni adalah satu benda yang orang tak nampak. Saya bawa satu cerita tuan-tuan tentang keikhlasan. Kalau saya sebut nama ni, kalau tuan-tuan pernah dengar, mengaku. Tak pernah dengar pun tak apa, mengaku juga. Namanya ialah Abdullah bin Al-Haram. Pernah dengar tak? Abdullah bin Al-Haram. Dengar macam Tuan Haji macam dengar. Abdullah bin Al-Haram. Tak pernah. Tak apa. Ada siapa pernah dengar? Tak pernah dengar. Baik. Ni kita tak pernah dengar. Ya, sebab tu tak geleng, tak angguk. Jadi antara satu. Cak Abdullah tu macam Al-Haram tak apa. Cuba kalau kita tanya orang muda lah, duduk dekat luar kat tepi jalan. Oi, hangpa tahu tak siapa Abdullah bin Al-Haram? Jawapannya apa? Haram, aku tak tahu. Jangan jawab macam tu. Tengok macam tu. Baik, Abdullah bin Al-Haram adalah sahabat Nabi. Pernah terlibat dalam beberapa perang bersama dengan Nabi. Antara perang yang namanya tercatat tentang kisah ini ialah perang Uhud. Dan dia juga adalah ayahanda kepada seorang perawi hadis, sahabat Nabi juga, iaitu Jabir bin Abdullah. Pernah dengar kan? Perawi hadis namanya Jabir bin Abdullah. Pak dia lah yang namanya Abdullah bin Al-Haram. Kisah dia masa perang Uhud, ketika seruan untuk turun berjihad itu datang, Abdullah bin Al-Haram pun nak turun ke medan perang. Ketika itu Jabir nak ikut Abdullah. Jabir kata, wahai ayah, aku nak ikut. Abdullah kata, wahai Jabir, kamu adalah anak sulung lelaki aku, yang kamulah pengganti aku bila aku keluar rumah. Kamu kena jaga ayah, mak, kamu kena jaga anak-anak, adik engkau semua. Jadi Jabir tak pergilah perang. Dalam perang tu, di antara sahabat yang jatuh syahid adalah Abdullah bin Al-Haram. Kita tahu di antara syuhada Uhud siapa? Bapa saudara Nabi, namanya Hamzah. Dan kisah Hamzah tu sendiri bila kita dengar menyayat hati. Sebab Hindun robek dada, ambil jantung hati Hamzah
Seolah-olah macam tak ada nilai peri kemanusiaan. Betul? Rupa-rupanya di antara sahabat yang apabila sahabat lain ni lepas pada perang, sahabat lain datang ke kawasan perang tu, mendapati siapa di kalangan sahabat yang jatuh syahid gugur ini, antaranya Abdullah bin Al-Haram, dan didapati jasad Abdullah bin Al-Haram di antara sahabat yang amat-amat sedih nak dilihat, amat-amat tragis sekali apabila dilihat seolah-olah hampir dicincang lumat oleh puak-puak kafir Abdullah bin Al-Haram. Maka ketika itu sahabat-sahabat yang bawa jenazah-jenazah ini, syuhada ini, mereka bersepakat agar tidak ada langsung ahli keluarga Abdullah bin Al-Haram tengok wajah dia, sebab pasti mereka akan meratap. Jadi mereka bersepakat biar kita sampai ke tahap nak kapankan masa nak solat, barulah kita bagi tahu kepada ahli keluarga. Tapi berita kematian itu akhirnya sampai juga kepada keluarga Abdullah bin Al-Haram. Jabir sebagai wakil keluarga datang, jumpa dengan sahabat untuk masuk tengok syuhada Uhud itu sendiri. Bila minta saja izin, sahabat-sahabat dah sepakat, wahai Jabir, minta maaf, kami tak boleh bagi izin sebab biar kami urus semua syuhada yang ada sampai tahap kita nak solatkan, barulah kita panggil semua ahli keluarga untuk solatkan bersama-sama. Jabir kata, mana boleh, pak aku mesti nak tengok. Macam kita tuan-tuan, kita duduk di sini, tiba-tiba ada ahli keluarga kita, sama ada duduk di Johor ke, duduk di Kelantan, di Terengganu ke, di Kedah ke, di Penang ke, di Perlis ke, nak balik tak tengok? Walaupun kita tahu nak simpan malam ni, kita mungkin bergerak saat lagi ataupun sekarang ni mungkin tak sempat sampai. Bila sampai jenazah dah dikebumi, nak balik tengok tak? Tetap nak balik walaupun kita tak dapat tengok wajah dia, sebab kita nak tengok tempat dia duduk, tempat dia bersemadi, tempat dia mandi, kenangan bagi kita walaupun kita tak dapat tengok wajah. Jabir bin Abdullah juga sama, aku nak tengok juga muka wajah aku, ayah aku. Tapi sahabat kata tak boleh dan tak mengizinkan kepada Jabir untuk masuk tengok. Akhirnya Jabir balik, jumpa dengan Nabi, cerita kisah ni. Nabi kata, pergilah tengok wajah ayah kau, pergilah. Dengan izin Rasulullah, Jabir pun berjaya untuk masuk ke dalam kawasan yang menempatkan para syuhada. Sebelum saja dibuka kain yang menutup wajah Abdullah bin Al-Haram, sahabat-sahabat tahan Jabir. Wahai Jabir, pastikan engkau tidak menangis, tidak meratap. Jabir kata, tak apa, aku cuba. Bila dibuka saja kain yang menutup jenazah Abdullah bin Al-Haram, Jabir meletakkan tangannya di dahi dan menunduk, dan mengalirlah air mata kerana tak tahan melihat wajah ayah yang terlalu menduka citakan. Apa yang berlaku tuan-tuan ketika itu? Nabi SAW baru sampai. Nabi baru sampai, Nabi pegang belakang Jabir. Nabi kata kat Jabir, wahai Jabir, kamu jangan menangis, jangan menangis. Jabir waktu itu tengah menangis. Jabir menangis. Rasulullah kata, wahai Jabir, nak tak aku cerita kepada kamu berita gembira di saat dan ketika ini, apa yang berlaku kepada ayahanda kamu? Jabir terus berhenti menangis. Jabir kata, wahai Rasulullah, apakah berita gembira itu aku nak dengar? Rasulullah kata, ayahanda kamu sedang berbicara langsung dengan Allah di saat ini. Jabir dengar. Rasulullah kata, ketika ini Allah telah menawarkan kepada ayahanda kamu, yakni Abdullah bin Al-Haram, syurga yang menjadi tempat idaman seluruh umat Islam. Kerana kamu telah berjaya syahid di jalan Allah, memperjuangkan kalimah la ilaha illallah. Hari ini kata Allah, depan kamu adalah syurga. Selain syurga, nikmat apa lagi yang kamu nak daripada aku? Offer daripada Allah kepada Abdullah bin Al-Haram. Abdullah bin Al-Haram kata apa ke Allah? Wahai Allah, izinkan aku untuk hidup kembali ke muka bumi. Kita dengar Abdullah bin Al-Haram kata, aku nak hidup balik di muka bumi. Kalau kita fikir-fikir balik, kalau kita dapat peluang tu nak balik di muka bumi, kita nak buat apa? Nak ambil duit ke Abdullah SP dulu Ustaz? Tak dan lagi buat peluang itu bonus bulan 4 bulan 5 ni Ustaz, ni bonus raya lagi Ustaz, nanti dulu kita lah kot. Tapi Abdullah bin Al-Haram kata apa tuan-tuan? Ya Allah, izinkan aku untuk hidup kembali di muka bumi, sebab aku nak kembali berjuang seumpama ini aku nak mati kali kedua macam ni. Allahu Akbar. Kenapa tuan-tuan? Dia rasa lazat dalam beribadat, lazat dalam mempertahankan kalimah la ilaha illallah. Tuan-tuan, benda mati bukan benda sonok-sonok. Benda mati semua benda yang orang takut sekali. Tapi tengok, ini kata-kata daripada Abdullah bin Al-Haram, nak mati sebab rasa dah betapa sonoknya berjuang di jalan Allah, kerana dengan nilai keikhlasan dapat apa yang kita impi-impikan.
Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, kita puasa tak perlu pergi berjuang pun, hanya mempertahankan kehormatan diri, hanya perlu untuk patuh perintah Allah, hanya perlu untuk mengikuti apa yang Allah telah suruh minta kita buat, peraturan yang telah ada syariah yang telah pun diperuntukkan untuk kita laksanakan. Tak payah susah-susah. Janji Allah dapat syurga. Tu pun di kalangan kita masih culas. Maka inilah sebab para ulama sebut, biar kita tajdi dunia, perbaiki niat. Sebab kita nak masuk Ramadan, tuan-tuan, bukan hanya sekadar kita nak, dia lah bila sebut tentang niat ni, apa yang berlaku, tuan-tuan? Nawaitu sauma ghadin. Itu bagi kita. Tapi tak apalah, tuan-tuan, itu di antara lafaz dan juga niat untuk kita puasa. Tapi niat kita ni, ya Allah, aku nak dapat Ramadan. Macam dalam doa tadi, Allahumma balighna Ramadan, ya Allah, sampaikanlah kami dalam bulan Ramadan. Tu niat kita. Bila masuk Ramadan, ya Allah, perkukuhkan imanku, istiqamahkan diriku. Minta pada Allah, ya. Nak kita betulkan niat kita. Sebab bukan hanya kita nak puasa, kita nak mengimarahkan setiap hari dalam bulan Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua, disebut oleh para ulama, dan saya petik daripada kata-kata Syekh Hasan Syekh Hasan Habannakah, seorang ulama Syria, dalam karangan kitab di Isti'dad li Ramadan, persediaan dalam bulan Ramadan. Di antara kata-kata dia ialah tahsin qiraatil Quran, perbaiki, percantikkan, perkemaskan bacaan Quran. Kita tahu bulan Ramadan ni macam ayat yang saya baca tadi lah, bulan turun Quran. Ya, tapi bukan maksudnya bulan baru kita nak mula baca Quran. Sebab tu ulama suruh dah, daripada sekarang ni, Rejab, Syakban, kita dah mula baca Quran. Macam kita lah, kalau boleh berjaya, alhamdulillah. Starting malam pertama, hari pertama mula puasa dengan mula tarawih tu, dah mula baca Quran. Dapat hari pertama puasa 1 juzuk Quran. Masuk hari kedua 2 juzuk Quran. Masuk ketiga 3 juzuk. Masuk keempat sangkut. Masuk kelima lang sangkut lagi. Tak lepas 3 tu. Sebab makan kenyang Ustaz. Oi. Dia dah mula dah. Masuk minggu kedua, orang lain 14 hari dah. Kita 7 duk sangkut lagi. Inilah kita. Akhirnya orang khatam, kita pun tumpang khatam. Saya paling banyak khatam, tuan-tuan. Saya rasa saya paling banyak khatam. Sebab setiap kali majlis khatam panggil ustaz bagi ceramah, saya tumpang khatam dengan mereka. Oh, dapat khatam sini. Tak pergi masjid sana pula khatam lagi. Banyak kali khatam, tuan-tuan. Tu majlis khatam Quran. Tapi tak khatam-khatam juga Quran. Kerana kita masih lagi belum dapat menghayati Quran dalam bulan Ramadan. Sebab itulah kena buat persiapan awal. Walaupun kita kata, ya, kita nak mula bulan Ramadan, jangan baru nak mula tapi kita tak dapat berakhir. Tapi tak apa. Kalau kita mula tapi tak berakhir, jangan bimbang. Ataupun kita dah mula tapi tak dapat khatam, jangan rasa kecewa. Sebab bukan janji Allah untuk kita kena khatam. Yang penting ialah kita baca. Sebab tu dalam kumpulan tadarus yang kita bina, surau nanti akan ada kan, kelompok-kelompok tadarus. Pasti ada seorang naqib, seorang ustaz lah kita sebut, seorang yang lebih baik bacaan Al-Quran untuk bantu sahabat-sahabat kita yang lain. Dan sudah pasti juga akan ada di kalangan ahli tadarus ni seorang dua mungkin bacaan dia dalam kadar yang mungkin agak rendah dan mungkin lemah. Jangan kecewa bagi orang yang ya tak, kata Nabi, iaitu orang yang baca dalam keadaan tergagap-gagap ataupun tersangkut-sangkut. Tap. Duk tap. Tak boleh. Duk tap. Tabat ya dah. Tap. Tabat ya dah. Tap. La ilaha illallah. Orang lain dah. Aduh, setengah jam duk tap. Aku bagi tap lagi ke dia. Payah sangat. Duk tap. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian. Sebab tu kena mula baca. Bila mula baca, kita akan lebih dapat keilmuan, keserokan membaca Al-Quran. Jadi ni dah, tinggal lagi 4-5 hari ni, carilah seorang dua yang mahir baca, kita tasmik. Macam saya pun, tuan-tuan, kita ni ustaz. Orang kata baca Quran dah, insya-Allah lah ustaz. Lepaslah. Insya-Allah. Tapi bila kita baca, ada kadang-kadang fasahah tak berapa tepat, tajwid kadang-kadang kurang ataupun terlebih. Ada sahabat kita yang dengar, dia tolong pandu, ustaz. Tadi ustaz sebut qaf tu bunyi kaf. Kan? Maliki yaumiddin. Nak buat Arab, Maliki yaumiddin, bunyi Arab dah, tapi salah. Tak boleh. Ada sahabat bila dengar dia tegur. Macam ada satu tempat saya dengar, tuan-tuan, Allahu Akbar, dia jadi imam tapi bacaan fasahah tak tepat. Bimbang boleh merosakkan solat jemaah tadi. Sebab tu nak jadi imam bukan calang-calang orang. Kadang-kadang kita ni, maaf sebutlah, kadang-kadang ada satu tempat tu yang saya pergi tu, oleh sebab kawan tu berjanggut putih panjang kan,
pakai serban lilit tebal. Sila share. 3-4 kali angkat takbir tak lepas-lepas. Hak belakang. Berapa lama Allah dah. Jangan tuan-tuan, jangan. Rupanya dia penyakit was-was, ya. Nak kena cari juga orang yang boleh membaca Quran, boleh menguasai Quran dengan baik. Sebab itulah kita bermula ni saat ada ni, tuan-tuan. Saya teringat satu kisah, tuan-tuan. Ambillah cerita sikit dah. Masa saya mengaji lah dulu, ustaz saya selalu sebut masa kita muda tu, dia kata, hampa jangan nak merangkam main, tambah-tambah nak kahwin tu. Benda nak kahwin ni bukan benda mudah tu. Zaman-zaman dulu kan Tok Kadi dia suka test, dia buat ujian. Ustaz saya lah beritahu. Tapi sekarang ni Tok Kadi mudah lah ni. Kalau pakai shake hand, jalan terus, tak ada masalah. Dululah mereka kata dulu kalau Tok Kadi ni tengok saja orang nak kahwin ni, pengantin tu pakai songkok sengit, sampin pula sebelah labuh, sebelah singkat. Dia kata memang hak ni mangsa aku. Dia tahu dah memang budak ni memang tak prepare betul-betul. Orang prepare ni dia pakai smart kan, relax, tengok macam pejambang semua kan. Hak yang mal kadang-kadang tu cungak pun dia kata tahu dah ni, dia nak buat test kan. Dia pun tanya, hang ni mal ni ingat tau, hang ni nak kahwin, bila nak kahwin ni hang akan jadi imam. Pastilah dia tahu, takkan nak jadi makmum. Hang jawab kat aku noh. Tu imam kata. Tok Kadi tu lah. Tak apa. Nampak gaya hang ni kemas. Tak apa. Hang cuba baca kunut sikit. Kunut noh. Tok Kadi nak tanya tak? Tanya lagi. Kunut hak mana satu? Kunut banyak pula. Taklah, ada 2 kunut kalau tak silap saya, dia tak. Kunut panjang dan kunut pendek. Kunut panjang, kunut pendek. Kunut pendek hak kita baca subuh lah kot. Hak kunut panjang, hak kunut nazilah tu lah. Dia faham gitu. Tak apalah, hang baca hak yang pendek. Hak pendek tu boleh. Pendek tu bismillahirrahmanirrahim. Kunut tak. Hak panjang, kunut tak. Qalqalah dah bunyi dah. Tapi hancur. Hak tu hantar kunut. Takat tu saya belajar dulu takat sekolah rendah. Tak apalah. Ambil Quran baca tak? Aku nak tengok ayat Quran betul ke tak? Ya Quran boleh, tak ada masalah. Ambil Quran dah lah. Ambil Quran. Quran mah kahwin. Ambil antaran, ambil tok. Surah apa Tok Kadi? Hang baca surah Ibrahim. Dia pun selok. Tarik buku depan pula, tarik belakang pula. Tak cukup tu, pusing pula. Terbalik pula. Mana satu surah? Macam saya tuan-tuan dengan kawan-kawan, bila jadi penemu duga, kita nak test tengok orang yang biasa membaca Quran ni. Baca surah Luqman sebagai contoh. Kalau orang tu biasa dengan Quran, dia buat apa perkara pertama? Walaupun dia taklah macam kita bukan hafal muka surat, tapi apa yang orang tu akan buat? Dia akan buka helaian belakang. Sebab helaian belakang kan ada safhah, satu muka surat tu, tentang muka surat terus surah. Dia akan cek dulu surah Luqman. Muka surat 345 sebagai contoh. Dia pun seloklah 345. Kita tahu orang tu memang biasa baca Quran. Tapi orang tak biasa baca Quran, konon lah zah. Tak jumpa pun tengah jam. Mana satu depan belakang. Tu memang bohong lah. Memang tahu tak baca Quran. Jadi Tok Kadi ni tanya, baca surah Ibrahim. Dia cari. Ni tak arti main ni. Dia pun ambil. Baca. Orang tu tengok. Teh bawah. Boleh baca? Boleh Tok Kadi. Boleh. Jap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Tok Kadi kata, budak je satu ni. Alif Lam Ra. Bunyi apa tuan-tuan? Kalau hak kita biasa baca ni dia bunyi. Hak dia bunyi macam mana? Ular. Tok Kadi tepuk kepala. Hang ni kerti baca dalam Quran. Tak, saya mengaji dia satu Alif Lam Ra ni ular. Pala hang apa dia bagi? Hei, hang ni tak kerti baca. Surah sebelum macam ni. Surah apa? Surah Ar-Ra'd dulu lagi payah. Surah bab guruh kilat ni. Allah. Buka. Ni melintang ni Tok Kadi. Melintang tak melintang baca tengok. Alif Lam Mim Ra. Baca. Almari kedepuk kena kali lagi. Punggah. Jangan mereka main ni. Cerita tu ustaz saya zaman dulu-dulu lah. Maksudnya walaupun 3-4 kalimah biasa, tapi kalau kita tak erti, jangan tak bunyi tuan-tuan. Bunyi kot lain. Sebab tu kena berjinak-jinak dengan Quran.
Sebab dalam satu hadis disebut bahawa Nabi akan bertadarus dengan Jibril setiap kali Ramadan. Bahkan Jibril akan turun bertadarus 2 kali dengan Nabi SAW ketika tahun disebut tahun kewafatan Nabi SAW. Kita rugilah kalau tak ambil peluang. Di saat kita berada di penghujung Syakban ni nak buat persiapan. Ya, hari raya baju raya dah siap semua. InsyaAllah kan. Tahun ni balik kampung kan? Kan memang raya kat sini je. Masya Allah, 2 tahun kan raya kat sini. Macam tak sambut je. Macam tak best je. Lek. InsyaAllah. Ada rezeki kita balik kampung. Balik kampung tak ada masalah. Ya. Cuma yang penting kita doakan mudah-mudahan perjalanan Ramadan kita Allah berkati. Allah permudahkan juga perjalanan kita untuk balik berhari raya bersama ahli keluarga. Baik. Tuan-tuan dan sahabat rahimakumullah sekalian. Itu perkara kedua disebut oleh para ulama. Juga dengan Syekh Hasan Habanakah. Baik. Perkara ketiga tuan-tuan dan sahabat rahimakumullah sekalian. Yang ditekankan oleh para ulama ialah berkenaan dengan akthirus sadaqat. Memperbanyakkan sedekah. Praktikal. Ya. Walaupun benda ni di antara cabang-cabang namanya sunnah yang Nabi SAW buat. Kenapa? Kerana Nabi disebut dalam satu hadis, Nabi adalah seorang yang pemurah. Tapi bila masuk saja bulan Ramadan, Nabi jadi lebih pemurah. Kita bulan Ramadan pemurah, bulan lain kedekut piang. Masa kamu saya lah, kedekut piang pula lagi. Maksudnya kedekut betul. Kedekut tak boleh kira dah tuan-tuan. Nak minta sekupang pun, ya Allah ya Tuhan, dia beletiak setengah jam. Sekupang pula tuan-tuan, 10 sen. Sekupang pula tuan-tuan, sekupang pula mana ada dalam ringgit Malaysia ya 10 sen. Tuan-tuan dan sahabat rahimakumullah sekalian. Okey, kenapa saya katakan begitu? Ini praktikal yang perlu kita buat bersama. Ya, tambah-tambah kita main masjid. Ya, tempat yang kita sama-sama mendirikan solat. Masjid ni tempat kita mengimarahkan dengan majlis-majlis ilmu. Tempat kita buat program, tempat kita mengumpulkan seluruh masyarakat kita tempatan di kawasan ni. Ni, tempatnya insya-Allah menyatukan hati-hati kita. Di keliling kita ni ada tabung. Memanglah masjid tak buat announcement. Sila ya ni tabung-tabung tu yang ada tu, tuan-tuan tolong isi sebelum balik lah. Depa tak sebut. Tapi ambil fahamlah. Kalau kita ni berjalan ke main-main singgah masjid pi mana tuan-tuan? Tandah. Sebab berak kencing situ guna yang bru kan. Keluar bru dia. Bos kupang lah 2 kan kat dalam tabung. Ni kita main malam ni masjid. Malam ni kita buat praktikal. Sebelum balik pakai infak. Boleh? Tak sahut langsung. InsyaAllah. Ustaz kami tak bawa duit Ustaz tak bagi tahu kan. Sekarang ni tak main dah bawa duit ni. Transfer online. Kan nombor akaun ada transfer. Jangan ada buat alasan. Allah Ustaz, nombor akaun ni hilang lupa. Jangan ada buat alasan. Kalau hamba buat alasan juga bagi kad kredit. Itu je buah dia. Buah penutup dia. Tak pun tinggal je kad debit kan. Depa swipe je, lepas ni apa bayar. Sehari 250 tak kisahlah limit tu. Cukup sebulan 2,500 ataupun 5,000. Settle case. Macam maaf tuan-tuan, bukan nak paksa, saja nak bagi kita berfikir bahawa peluang untuk infak tu ada, tapi kita sendiri yang memilih nak bagi ataupun tidak. Saya bawa satu kisah tuan-tuan. 8.44 dah noh, lajak kita ni. Boleh noh? Oh, kita nak berhenti bawah 10.30. Ustaz jangan je tu Ustaz, esok kerja Ustaz. Saya pula nak pergi Johor tuan-tuan. Baik, pendek cerita gini tuan-tuan. Saya bawa satu kisah. Mungkin tuan-tuan juga pernah dengar kisah ni. Saya nak ulang sebagai satu galakan. Sebab saya belajar dengan almarhum juga. Saya nak ambil peluang sebab ni cerita daripada dia sendiri. Kisah ni daripada almarhum Datuk Dr. Harundin. Tuan-tuan pernah mengaji dengan dia mungkin, pernah ikut kuliah dia mungkin kan, kita pernah jadi anak murid dia. Tapi mungkin juga di kalangan tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah ni pernah bersahabat dengan dia di UKM ke, saya tak tahu. Pernah saya satu ketika saya ceramah, dia main kat saya, dia kata, saya dulu dengan dia satu kelas. La ilaha illallah, maksudnya umur dia 70 lebih. Siapa bayar? Oh, saya tahu rezekinya. Baik, ceritanya begini tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian. Sebelum ni saya jarang-jarang cerita. Cuma bila saya cerita ni, saya nak sebut sikitlah tentang latar belakang. Bukan saya nak mengangkat diri, tidak. Tapi saya nak bagi sahabat-sahabat, tuan-tuan perempuan lebih yakin apa yang saya cerita. Almarhum ni tak jauh daripada saya. Almarhum ni pak belakang saya. Saya panggil Pak Lang dia. Dia abang kepada mak saya. Saya orang Perlis. Dia orang Perlis. Jadi Harundin, mak saya Cik B binti Lebaidin. Mak saya adik nombor 6. Datuk Harun nombor 3. Datuk Abu Hassan nombor 5. Ustaz Ishaddin nombor 2. Jadi di pos 10 beradik. Memang kalau duk jumpa tu macam-macam dah saya dapat benda baru. Baik. Ni kisah dia cerita kami di masa dalam kelas di Darussyifa. Ni sebut begini tentang sifat yang perlu ada bagi semua orang, terutama perawat di Darussyifa. Kita kena jadi orang yang pemurah dan penyantun. Dia sebut masa tu.
Dia bawa kisah ni. Dia kata satu ketika ada seorang lelaki datang jumpa dia. Betul, bukan satu ketika, boleh dikatakan tiap-tiap masa tuan-tuan. Masa saya dapat duduk rumah dia lah, dulu masa kecil-kecil daripada polis, saya main duduk ujung tahun kan, cuti sekolah, main jumpa tuan-tuan. Menteri masa tu lah, mantan Menteri Besar Negeri Selangor, Muhammad Taib kan. Mai saya pun tengok, oh ni lah dalam poster tu. Saya pun tak tahu punya Menteri Besar. Oh dalam poster, oh Menteri Besar. Anwar Ibrahim pun mai bawa Wan Azizah bersama dengan dia Nurul Izzah. Masa tu lah tak kahwin lagi lah. Masa tu saya anak teronok, tengok pun comel juga Nurul Izzah. Masa tu lah kan. Biasalah orang lelaki comel. Masa tu kan, sebelum reformasi tu, dia Menteri Pendidikan kot tak silap saya. Masa tu lah dia mai adalah bincang-bincang tu. Jadi setiap macam-macam jenis orang mai. Kemudian dia cerita, satu ketika ada seorang lelaki datang minta bantuan. Dia kata, bukanlah saya tak ada duit, cuma dalam tempoh terdesak tu ada beberapa benda yang saya kena utamakan. Tiba-tiba anak saya nak masuk universiti, simpanan saya tak cukup ustaz, saya nak pinjam 1,000. Cuba bayangkan kalau orang mai kat kita, teman kita tengah duduk nak ambil yang isyak tak lagi ni, ada orang mai sebelah, Ji, saya tak pernah cukup duit nak pinjam sikit. Berapa? 100 Apa jawapan kita? Tak bawa ambil duit mana? Tak bawa malam ni, minta kat orang lain lah. Alasan untuk tak mau bagi. Nilai 100 pun mahal dah bagi kita. Kawan tu mai minta pinjam 1,000. Bila Datuk Harun dengar, dengan teliti, dia pun kata tak apa. Dia suruh anak dia, Hamdi, ambil duit. Hamdi pun ambil duit, pun dalam sampul surat 1,000. Dia pun bagi. Nah, saya bagi 1,000. Ustaz, terima kasih Ustaz, saya pinjam Ustaz. Tak payah, saya bagi. Tak, saya nak pinjam, saya bagi. Tak, saya nak pinjam, saya bagi. Dia buat macam tu. Kalau tuan-tuan pasal lah, saya tiru balik. Saya buat mengajuk dia, cara dia cakap tu. Dia sebut dia sebut, kalau orang Arab selalu macam tu. Kalau kita gurau dengan dia kata cuk tu, maksudnya itu adalah kalam akhir, itu adalah muktamad, jangan lawan lah. Datuk Harun bunyi macam tu, dia pun baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Kawan tu nak main pinjam, Datuk Harun bagi 1,000. Main dapat duit percuma 1,000. Allahu Akbar. Pendek cerita, anak dia main, Baba, malam ni kita ada program kat rumah Tan Sri, Baba jangan lupa. Pukul berapa program rumah Tan Sri? Lepas maghrib. Maghrib. Itu kita pergi maghrib sana lah, tak payah pergi lewat. Kalau pergi maghrib di jalan lagi susah, kita pergi maghrib sana. Okey, mereka pun pergi awal sembahyang maghrib. Lepas selesai program tu, dia pun nak balik. Tan Sri pun turun-turun tu, jumpa dia, Datuk, terima kasih Mat, Allah saya suka lah tu. Dia peluk. Masa tu zaman sebelum PKP, peluk. Dia pun ambil satu sampul, masuk dalam poket jubah Datuk Harun. Apa ni Tan Sri? Datuk, saya tahu kalau saya bagi namanya sedekah, mesti Datuk tak mau. Ni namanya hadiah Datuk. Rupanya dia pegang cara Rasulullah. Rasulullah tak terima sedekah, Rasulullah terima hadiah. Tapi bukanlah Rasulullah tak terima sedekah, Rasulullah ambil sedekah tu. Cuma ada beberapa ketika Rasulullah akan ambil dan nilai sedekah tu Rasulullah bagi semua dekat ahli suffah. Rasulullah tak ambil. Sebab sedekah ni untuk asnaf, orang yang layak menerima. Bahkan hadiah pun Rasulullah tak ambil semua. Rasulullah akan bahagi pula pada ahli suffah ataupun sahabat yang memerlukan, baru bagi tu dia Rasulullah akan ambil. Tu cara Rasulullah terima hadiah. Bila Datuk Harun dapat tu, apa ni? Hadiah tu, terimalah. Tak apa, Tan Sri, terima kasih banyak lah, alhamdulillah. Dia pun balik. Esok tu dia pun tidur. Esok pagi dia tu duduk kat meja makan sambil baca surah Abaq, tuan-tuan. Ini benda yang fakta menarik kalau tuan-tuan nak kenal tentang almarhum. Kalau pergi rumah dia, dekat meja makan di bawah tu, dekat kawasan dapur tu, meja makan yang besar, 10 seater tak silap saya, Haji, tak silap 10 seater. Dia duduk ujung ni, yang lepas ni ada 3 lagi seater. Dia duduk ni, dia baca surah Abaq. Segala jenis surah Abaq ada dia baca. Hak Melayu dengan Inggeris lah, Tamil dengan India dengan Cina dah lah. Dia tak faham. Waktu dah orang putih Melayu semua. Berita harian utusan Malaysia, Harakah Daily, Harakah, lepas tu apa lagi, New Straits Time, apa segala jenis nenek semua dia baca. Kita pun baca juga surah Abaq dululah. Tapi kita baca apa? Baca tajuk, tengok gambar. Tu kita lah. Tapi Datuk Harun boleh baca semua, sampai semua orang tanya dia boleh jawab dalam surah Abaq. Hebat. Sambil-sambil duk baca tu, bini dia main, Bang, baju malam, jubah mana? Ada di atas. Pun dia pun naik atas, turun bawah. Bang, ni ada satu sampul ni. Sampul. Oh, ni semalam Tan Sri bagi. Tak apa, buka. Dia pun koyak buka. Apa tuan-tuan? Sekeping cek.
Sekeping cek lah. Kalau kita tu sampul tu kadang-kadang buka-buka kad jemputan kahwin. Panggil nak kahwin punya, ingatkan pada dia kan. Buka-buka sekeping cek tuan-tuan, nilainya ialah RM10,000. Nampak tuan-tuan? Benda buat baik di siang hari RM1,000, malam dapat cash RM10,000. Macam malam ni tuan-tuan bagi infak kat surau RM1,000, insya-Allah esok dapat RM10,000. Kalau tuan-tuan percaya dengan saya, insya-Allah esok tuan-tuan cari pun tak jumpa. Ustaz Nabil kata malam dapat 10, tak dapat pun. Ustaz Nabil yang kata sebab apa percaya kat Ustaz Nabil? Orang tu dia percaya sebab bukan kerana manusia, sebab yang bagi rezeki adalah Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan, berapa nilai tak kisah. Sebab tu saya nak minta malam ni mula, berapa nilai kita ada tuan-tuan bagi. Saya bulan lepas, raya tahun lepas, bulan puasa, sebab saya pegang, almarhum kata bila ada peluang untuk buat kebaikan, terutama kita main masjid, mana-mana masjid, nampak tabungnya depan kita tu kebaikan, jangan Allah, apa yang ada bagi. Saya pula kebetulan masa tu ada RM20. Ni cerita saya pula, ada RM20. Dalam hati, bini pesan beli ayam pocik. Ayam pocik harga berapa belah ringgit tau. Bagi aku buru 20, nak cari mana pula kan? Takkan nak pergi minta. Percuma beli ayam pocik. Saya yang masuk TV tu malu ke orang. Oi. Duk bertimbang RM20 aku nak bagi. Dah kali tak apalah, aku bagi separuh. Kok nanti bila beli ayam pocik tu bagi tampaha menjadilah. Bawa balik kat rumah pasal apa? Tinggal RM10 je. Sebab orang rumah kan kita kena jaga kan. Beras kita beli. Beras kita beli. So kita kena jaga tuan-tuan. Bukan takut bini. Siapa takut bini? Saya berani tambah lagi. Dia duduk tu. Dia tak dengar pun kan. Ni tak pakai mikrofon pula kan. Alhamdulillah. Sekejap lagi dia tunggu pintu, dia kunci. Nanya tak boleh balik tuan-tuan. Baik, sahabat rahimakumullah sekalian. Okey. Selang berapa jam je, tiba-tiba ada seorang lelaki telefon saya. Rupanya abang tu dia pernah buat program jemputan umrah dah dekat 10 tahun. Saya tak jumpa dia. Dia call saya balik. Dia offer kat saya, Ustaz, kita cadang nak buat satu program lah, tapi ni untuk media sosial. Nak minta Ustaz tazkirah, tak lama, dalam 2 minit je. Oh, 2 minit tak ada masalah. Ceramah masjid kena sejam. Okey, boleh. Tapi Ustaz, bukan 2 minit je. 2 minit untuk satu episod. Kita nak 24 episod. 24 episod maksudnya dalam 48 minit lah. Lebih kurang tak sampai sejam juga. Okey, boleh. Nak tanya Ustaz, berapa kita nak bayar Ustaz? Allah, berapa tu kira hak yang sudi-sudikan untuk saya. Silakanlah saya ni. Saya sekarang nak tanya apa tu. Tak apalah. Okeylah Ustaz, kalau Ustaz rasa begitu tak apa, insya-Allah kita bagi hak sesuai dengan Ustaz. Terima kasih. Dalam hati biasalah kot 48 minit. Ceramah masjid bayar berapa? RM5,000 tak? Lebih kurang lah RM5,000 lah, ataupun 4 angka lah. Amin, Allahumma amin. Amin. Ya kan, kalau artis ni pisau cakap je total buat lawak seminit 2 kan, dapat 3-4 ribu. Takkan ceramah 1 jam 200 kan. Minum ayak pula, ayak mineral je. Kau ada jus oren ke kan, sedap jugalah. Ada kurang juga. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, apa yang berlaku ialah saya dah selesai buat program tu. Ialah kita dah buat bulan puasa, nak sambut raya. Dia kata, insya-Allah Ustaz, raya dapat. Kita pun alhamdulillah, tak apalah. Dalam hati mungkin dapat 500 lah kot kan. Bila tu ingat dalam biasa kadar orang bagi mungkin 500, paling banyak pun 1,000 2,000 kot lah, kata tak apalah. Tiba-tiba dia hantar kat saya satu keping resit tu. Ustaz dah masuk. Abang, betul kan kau ni? Saya tengok macam tersalah mata saya melihat ke, ataupun angka ni terlebih ke, macam mana? Dia kata, betul dah tu Ustaz. Awak tak cukup ke? Memang macam ni? Macam ni ya. Berapa saya dapat tuan-tuan? Pun tak tahu kan? RM10,000. RM10,000 tuan-tuan. Buat program 2 minit, 48 minit semuanya keseluruhan, RM10,000. Saya kata kalau macam ni ada tiap-tiap bulan tak apa. Tak pergi ceramah tak apa. Apa barang pergi ceramah 2 minit pun jadi lagi selang. Rupanya tuan-tuan, ni ujian untuk kita. Tapi saya fikir balik, mungkin ada kebaikan yang kita buat dalam bulan Ramadan. Mungkin juga kebaikan tu datang daripada orang keliling kita yang mendoakan apa yang kita buat. Mungkin main ceramah ni orang doa, ya Allah mudahkanlah urusan Ustaz Nabil, ya Allah tambahlah rezeki Ustaz Nabil, ya Allah tambahlah bini Ustaz Nabil. Contoh. Kalau saya ada orang doa tu, saya aminkan saja kan. Hak yang dengar tu tak apalah, balik dia nak meletak dia pasang radio buruk dia, kita dengar lah kan. Odai dah biasa kan. Cuma kita tak berani bawa balik lagi madu tu, yang kalau kita bawa balik madu asli confirm kena marah. Jadi tuan-tuan, baliklah madu tiruan.
Ya, faham tak faham sudah. Baik, sahabat rahimakumullah sekalian. Itulah perkara yang saya nak tekankan untuk kita, disebut juga oleh para ulama. 3 benda yang saya sebut berkenaan dengan tajdid dunia. Kemudian yang kedua, kita kena perbaiki bacaan Quran, dan yang ketiga, perbanyakkan amalan, antaranya solat, di antaranya sedekah. Ya, mudah-mudahan benda lain tu banyak lagi. Datang masjid yang disebut tadi, kita ringankan tangan kita untuk membantu orang lain dalam keadaan tarawih, murid dan sebagainya. Banyak benda. Jadi ambil peluang tuan-tuan, persiapan akhir kita untuk jadi orang yang baik di kalangan yang terbaik, sebab kita nak berada pada bulan yang terbaik, insya-Allah. Saya rasa cukuplah sekadar itu peringatan ringkas saya untuk tuan-tuan dan puan-puan Zina, untuk sedikit memberikan rangsangan kita menjelang Ramadan yang tak lama lagi berkunjung dalam kehidupan kita tahun ini, insya-Allah. Ya, mudah-mudahan tuan-tuan dapat menggembirakan suasana Ramadan ini dengan kehadiran kita sebagai tetamu di dalam rumah Allah ini. Kekalkan stamina daripada malam pertama sampailah malam-malam terakhir, insya-Allah. Walaupun kita balik kampung, imarahkanlah rumah-rumah Allah di mana jua anda berada. Ya, walaupun berkurang bilangan di masjid surau kita ni, insya-Allah di kampung penuh. Kecewa nanti tuan imam, Allah tinggal 2 sah. Dah kali malam raya tinggal kita je duk takbir Allahu akbar, Allahu akbar. Tiada nak jemaah, tak ada dah. Mai pagi raya penuh pula surau. Mai mana ni pelik ni. Ingat balik kampung, ada juga tu. Ada haji, ada pasang tu lampu pelita 7 likur 7 malam tu. Rupanya gitu. Tak apalah, buatlah apa pun, yang penting jangan lepaskan peluang dengan kebaikan-kebaikan yang ada dalam bulan Ramadan. Saya cukuplah sekadar itu peringatan ringkas daripada saya. Ruang yang sedia ada diberikan oleh pihak surau. Mohon maaf kalau ada keterlanjuran bahasa ataupun kekurangan daripada pihak saya, ya Jina, ataupun apa-apa benda yang mungkin tak betul, tak berapa nak tepat, tuan-tuan saya minta tolong bantu saya perbaiki balik di masa akan datang. Kita perkemaskan semula, insya-Allah. Jumpa lagi tuan-tuan. Doakan untuk saya doakan untuk tuan-tuan juga, insya-Allah. Semoga kita berjumpa lagi di lain masa, di lain ketika. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insya-Allah. Dan segi pengumuman, kita selepas solat Isyak kita disediakan pengumuman untuk beli yang tak nak mengerjakan sini di bawah ini, ada banyak dewa di sana. Saya ucapkan terima kasih. Banyak orang menyumbang. Masya-Allah. Masya-Allah. Saya berkesempatan mengucapkan, terutama ucapkan terima kasih kepada semua jemaah surau yang telah bersikeras pada pagi tadi, untuk Allah dan surau, dan terima kasih kepada muslimah yang telah memberikan doa kita pada malam ini. Terima kasih kepada semua yang memberi sumbangan yang di belakang sana, dan terima kasih kepada yang memberikan order pada malam ini. Dan saya mewakili untuk surau Bekasi mengucapkan amal kita semua, kita selamat dan berdoa. Mohon kepada Allah sekali kami insya-Allah. Ya, ini yang kita akan terus Ustaz. Ustaz, saya